Assalamualaikum. Apa korang buat tu? Hari ni kita bersama dengan Toyota Corolla Cross Hybrid. Jadi Toyota Corolla Cross Hybrid ni aku rasa dah makin banyak aku kat jalan. Sementara aku bawa kereta ni pandu uji 4-5 hari ni, tiap-tiap hari aku nampak, banyak kali lah, tiap-tiap hari berpuluh-puluh kali lah aku jumpa Toyota Corolla Cross Hybrid ni kat jalan raya. Dan aku rasa benda ni dia popular sebab apa? Sebab ramai orang boleh terima kereta ni. Dia sebenarnya Toyota ni, dia punya kekuatan ialah dalam dia punya menghasilkan produk yang ramai orang boleh terima. Jadi bila kita cerita tentang produk yang ramai orang boleh terima ni, sebenarnya dia macam apa tahu? Kalau kita katakan macam perisa tu, macam vanilla. Aku tahulah bila sebut vanilla ni, kadang-kadang orang kata nampak macam kita nak mengenakan kereta tu lah, nak mengutuk, dia kata dia boring. Tak, sebenarnya vanilla ni dia antara perasa yang paling popular untuk aiskrim dan untuk dessert, untuk pemanis mulut. Kenapa? Dianya satu perisa yang sangat popular kerana memang sedap dan ramai orang boleh terima benda tu. Jadi vanilla ni sebenarnya satu benda yang bukan satu kehinaan, tapi ialah satu benda yang satu pujian kepada Toyota Corolla ni. Jadi kalau kita tengok dari segi mulanya lah reka bentuk daripada luar, kalau kita tengok kereta ni memang dia punya reka bentuk tu terletak elok je, molek sangat-sangat. Dan dia punya reka bentuk tidak terlalu fussy, tidak terlalu banyak detailing yang bercanggah, yang clash, tak ada. Jadi kita tengok daripada depan, dia orang punya ciri utama dia adalah dia punya jeriji. Jeriji tu dia orang reka bentukkan supaya dia punya berkilau-kilau. Dia ada pencirian yang kecil-kecil dan benda tu berkilau. That's it. Itu je. Kat bawah dia punya underbreather ke semua nampak very plain. Dekat tepi lampu pun agak plain. Dia reka bentuk dia tirus, tipis, panjang, menjadikan kereta tu nampak lebar, and that's it. It's a very simple, clean design, tetapi memorable. Orang senang tengok, orang kenal terus daripada jauh. Ini ialah Toyota Corolla Cross Hybrid. Dan daripada tepi pun kita tengok dia punya nisbah dia cukup terletak. Tak ada nampak macam tak seimbang. Dia seimbang depan belakang, nampak well balanced. Dan ada hanya dua ciri unik, iaitu dekat pintu depan dengan pintu belakang. Dia ada macam lekuk sikit untuk dia punya wheel arch. That's it. Dan itu membolehkan kita ada macam ada sikit lah untuk mata kita nak main-main tengok kan. Dia ada kemasan-kemasan sikit, krom sana, krom sini. Dan kat belakang pun kemas. Dia tak ada double pipe, exhaust pipe ke apa, tak ada. It's a very nice, clean design yang aku rasa akan age well. It's going to be quite an evergreen design. Bila masuk ke dalam kabin pun kita tengok ada kebentuk dia teratur, semua kemas, tak ada terlalu banyak butang, tak terlalu banyak Swiss. Semuanya elok je. Ada skrin besar tengah, ada multifunction screen kat depan driver, dan maklumat semua pun dipaparkan dengan teratur dan tersusun. Senang kita nak tengok dan senang kita nak baca dan senang kita nak faham. Ergonomik pun bagus, semuanya boleh dicapai dengan senang dan tidak ada benda yang terlalu jauh dan terlalu susah untuk kita gunakan. Dia punya skrin tengah ni pun mempunyai pelbagai-bagai maklumat. Salah satu maklumat penting yang dipaparkan kat sini ialah kamera, pandangan kamera. Dia ada 4 kamera kat bahagian luar kereta, dan skrin ni digunakan untuk memaparkan pandangan-pandangan depan, kiri, kanan dan belakang. Dan ini membantulah dalam keadaan kita memandu di tempat-tempat yang sempit. Dia sangat membantu. Dan juga kalau kita nak mengundur ke, dan pada waktu malam kadang-kadang ceruk belakang kita tak nampak, ada budak ke, ada kucing ke, ada apa ke, dekat tepi ada pasu bunga ke, ini akan membantu sangat dan menunjukkan kita semua halangan-halangan yang kecil dan yang besar yang boleh menyebabkan kita terlanggar dan tersadung dan sebagainya. Selain daripada tu, kita tengok dekat dia punya gear lever tu ada mode EV. Jadi kereta ni adalah sebuah kenderaan hybrid. Jadi dengan mode EV tu, kereta akan bergerak untuk beberapa kilometer hanya dengan motor elektrik. Jadi memang super senyap lah. Tapi saya jarang gunakan drive mode EV tu. Saya gunakan eco mode saja, dan itu sudah cukup lah.
Bila kita start kereta, kita hidupkan, dia tak, enjin jarang hidup terus kecuali bateri dia dah habis flat lah. Tapi selalunya dia akan hidup hanya dengan menggunakan bateri, hidupkan aircon semua. Dia senyap lah, dia senyap, tak ada bising, tak ada apa. Sampai kalau kita biar lama 10 minit ke, mungkin dia start tu hidupkan enjin lah, nak recharge balik bateri kan. Dan ini sistem pacuan hybrid ni pula menghasilkan satu kadar penggunaan bahan api yang cukup cemerlang daripada saya. Tapi untuk mendapatkan kadar penggunaan bahan api yang cemerlang tu, kita kena memandu dengan berhemah lah. Tak bolehlah memandu macam ribut kan. Kalau kita memandu secara berhemah, ikut speed limit atas highway, dan dekat jalan biasa pun kita tidak memecut tantu arah. Dan memang senang-senang kita boleh mencapai lebih kurang dalam 20 kilometer untuk setiap liter bahan api. Saya pernah capai sampai 25 kilometer untuk 1 liter bahan api bila kita naik lebuh raya dan tidak melebihi had kelajuan 110 km sejam. Jadi kereta ni memang satu kenderaan yang direka bentuk untuk keluarga, di mana kita boleh lebih sesuai kita memandu dengan selesa, dengan santai. Nak bawa laju boleh, tapi dia makan minyak kuat sikit lah. Dan kalau kita nak maksimum kelebihan kereta ni, maksudnya kita nak kabin yang senyap. Pasal dia punya ride quality dia very decent, dan kabin ni memang agak senyap. Kita memang elok duduk dekat adaptive cruise control menggunakan eco mode, dan biarkan kereta ni memandu dengan agak kelajuan yang sederhana, dan dia balance antara enjin dan juga bateri. So dengan cara itu kita mendapat satu kenderaan yang santai, dan bila kita gunakan adaptive cruise control, kita pun tak stres, dan menjadikan kereta ni satu kenderaan yang cukup sesuai untuk kegunaan keluarga, terutama untuk perjalanan jarak jauh. Sebab bila kita gunakan adaptive cruise control, kita setting dah betul lah. Tapi maksudnya setting betul tu, janganlah kita letak kat 1 bar. Selalunya kita letak dekat 2 bar. Kalau kita letak dekat 2 bar, jadi apa yang berlaku ialah kereta tu dia brake dengan lebih perlahan, dengan lebih lembut bila kereta depan mengubah kelajuan, dan juga dia memecut dengan lebih lembut bila kereta depan mengubah kelajuan. So itu menjadikan kereta lebih selesa. Jadi semasa saya bawa kereta ni, saya memang masuk KL aja, redah jam. Bila masa dekat nak raya haji, saya dapat kereta ni masa time musim raya haji kan, kadang-kadang orang masuk kan ke KL sebelum nak raya tu, nak persiapan dan sebagainya, saya gunakan. Dan memang di dalam dalam bandaraya dengan keadaan sesak, kereta ni sesuai digunakan dengan adaptive cruise control 2 bar, dan kita duduklah lorong yang kita tengok orang tak banyak selit sangat. Dan bila kita letak 2 bar tu, memang akan buka ruang sikit dan orang akan masuk. Tapi tak apa, sebab kereta tu akan boleh selalunya, kecuali orang masuk lambat sangat lah. Atas lebuh raya pula, masa-masa kita nak pergi ke Genting Sempah hari hari Rabu sebelum raya tu, memang kereta banyak lah. Dan saya duduk di lorong kiri sekali, duduk adaptive cruise control sampai ke Genting Sempah. Hanya beberapa kali saja saya terpaksa menggunakan throttle dan mengawal kereta. Selain pada tu, memang kereta mengawal throttle dan brake, saya hanya pegang steering saja. Dan kereta ni juga ada lane tracking, so steering pun dia membantu saya sebenarnya. Orang duduk kat belakang pun tak ada isu sangat. Ruang kabin cukup lapang, cukup besar, dan sudut sandaran belakang pun cukup bagus. So kita boleh travel long distance tanpa berasa penat lah dengan kereta ni sebenarnya. Memang this is very nice long distance cruiser. Dan itu sebablah saya rasa kenapa kereta ni popular dengan pembeli keluarga. Sebab ruang dalam dia besar, tempat boot besar, tak rasa sempit dan agak jimat. Dan of course dia punya reputasi dia lah sebagai Toyota kan. Toyota ni dia punya reputasi masih lagi menawarkan produk-produk dengan harga berbatutan, produk-produk yang tahan lama, produk-produk yang tak mengada, yang maintenance dia reasonable. Dan of course sekarang bila dah ada hybrid ni, kadar penggunaan bahan api pun bagus, so juga menjimatkan. Itu pasal saya nampak kenapa kereta ni, yalah, keperluan-keperluan yang saya cakap tu bukan keperluan-keperluan yang seksi. Dia tak cerita laju, dia tak cerita handling, dia tak cerita sporty, tapi itulah benda-benda yang kita nak. Kita nak imbangan yang bagus dari segala faktor tersebut. Itu pasal saya cakap kereta ni macam aiskrim vanila ataupun perisa vanila yang ramai orang akan suka. Sebab dia tak paksa. Perisa vanila ni dia enhance
flavor benda-benda lain. Dalam aiskrim dia enhance rasa lemak, rasa krim tu. Dalam kereta ni Toyota pun dia tahu kereta ni crossover, jadi macam mana kita nak enhance crossover punya qualities. Crossover ni orang suka sebab kita duduk tinggi sikit kan, dan kita nak dia lapang macam wagon tapi besar sikit. So semua quality tu ada pada kereta ni, dan kita nak juga kereta yang jimat minyak. So ada hybrid, dan kita nak kereta yang tahan lama. Of course Toyota tahan lama, reputasi dia, dan kos selenggara pun memang berpatutan untuk Toyota. So package tu lengkap. It's not the most exciting car in the world, but it's not a boring car in the sense that rupa dia boring dan dalam dia boring. Tak, it's very acceptable. Dan sebab itulah ramai orang memilih Corolla Cross Hybrid ni. Hybrid terutama sebenarnya pada saya lah. Yang Corolla Cross biasa tu pun okey, tetapi Corolla Cross Hybrid ni memang ada kelebihan dia tersendiri yang above and beyond the normal Corolla Cross, iaitu dia lebih senyap dan ini lebih menjimatkan dari segi hadap. So kalau suruh tanya saya rasa antara banyak-banyak Corolla Cross yang ada, variant hybrid ni lah yang paling mengujakan. Dan kalau suruh pilih, saya akan pilih yang hybrid. Always saya akan pilih yang hybrid. Okey, sampai situ saja video kita kali ni. Kalau suka, tolong tekan butang like, kongsi dan kawan-kawan. Nampak tu ada satu lagi sebelah kiri sini, ada banyak betul lah ini Corolla Cross hybrid. Dan anyway, kalau boleh tolong tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Dan macam biasa, tolong tekan butang langganan dan butang loceng supaya dapat makluman bila kita buat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insya-Allah.